Sahabat semua, buat sekalian kalinya saya ingin menyentuh berkaitan dengan sistem padu. Kerana apa? Hari ini saya terbaca berita bahawa Kerajaan Negeri Sarawak telah meminta agensi dan pihak yang berkaitan tidak mendaftarkan dahulu penduduk negeri Sarawak ke dalam sistem padu ini sehinggalah diberitahu kelak. Jadi antara perkara yang dibangkitkan oleh Kerajaan Negeri Sarawak adalah pertama sekali berkaitan dengan data, keselamatan data dan juga berkaitan dengan keperluan untuk memasukkan pelbagai maklumat ke dalam sistem ini. Ini merupakan perkara yang telah banyak kali saya sentuh. Dalam parlimen saya dah beritahu menteri sebagai contoh apa perlunya masukkan maklumat berkaitan dengan komitmen hutang. Kenapa nak masuk hutang kereta berapa, hutang rumah berapa, hutang pendidikan berapa, nak tanya tentang insurans dan sebagainya. Saya tanya perkara ini, apakah tujuan ditanya perkara-perkara ini? Saya tanya sebagai contoh, adakah mereka yang hutang lebih banyak akan mendapat bantuan lebih banyak? Atau hutang yang lebih sedikit akan mendapat bantuan yang lebih sedikit? Dan menteri jawab, menteri kata, data ni adalah merupakan data yang digunakan macam data-data survey yang lain. Boleh dengar penjelasan menteri ini? Jadi untuk menjawab yang Putrajaya sebut tadi, pengisytiharan ini adalah data survey yang diambil kira sebagai data survey yang menambahkan lagi sumber-sumber data untuk kita membantu membina algoritma, dan data survey ini tidak ditangani seperti data pentadbiran yang telah disahkan. Kalau nak buat survey, mengapa perlu buat survey dalam konteks nak isi borang untuk minta bantuan? Jadi kalau nak buat survey, that's different story. Put aside survey tu, kemudian tak apalah nak buat bila-bila different story. Sekarang ini kerajaan, kalau betul-betul nak rakyat percaya kepada sistem, setiap perkara yang perlu dimasukkan ke dalam sistem itu, dia kena ada sebab dia. Kenapa nak masukkan berkaitan dengan hutang? Ini sebab dia. 1, 2, 3, 4. Itu at least rakyat jelas. Sekarang ni rakyat tak jelas apa yang nak dilaksanakan. Dan saya dah maklumkan, minggu ini pun saya maklumkan sekali lagi dalam penggulungan oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan kedua pun ada berkaitan dengan perbekalan tambahan. Saya sentuh, saya kata, kalau boleh, kalau dah tak perlukan maklumat ni, tak payah masukkan. Cuba trim down, kurangkan maklumat-maklumat yang perlu dimasukkan dalam padu ini. Dan yang paling penting sekarang ni, rakyat duk tanya, isi maklumat-maklumat dalam padu ni dapat apa? Menteri pula kata, kalau tak isi mungkin akan tercicir. Tercicir dari apa dan apa? Bantuan bentuk macam mana? Jadi ini amat penting untuk kerajaan jelaskan. Sebab itu saya kata, benda paling penting kerajaan nak buat ni, pertama sekali, jelaskan kepada rakyat kerangka keseluruhan padu ini dan juga sistem subsidi yang disebut-sebut oleh kerajaan ni dan sistem bantuan yang disebut oleh kerajaan ni, macam mana nak buat. Tunjuk kepada rakyat kerangka besar dan insya-Allah rakyat boleh nampak dan boleh faham. Sekarang ini kita lihat bahawa ramai yang masih sangsi dengan keadaan ini dan menteri duk tekan hingga 31 Mac, kalau tak isi 31 Mac, mereka mungkin tercicir dan kalau tercicir mungkin tak dapat bantuan. Jadi itu bukan cara seolah-olah beri gambaran untuk menakutkan kalau tak isi nanti tak dapat bantuan. Apa yang paling penting adalah dalam perkara baru ni, dalam policy making, dalam pembuatan dasar, perkara baru ni kita kena convince, kita kena yakinkan rakyat ini tujuannya dan kalau diisi inilah manfaat yang bakal diperolehi. Jadi saya mohon sekali lagi pihak Kementerian Ekonomi, lihat baliklah padu ni, lihat balik, duduk elok-elok. Nak kata kami di pihak pembangkang tak beri pandangan, saya dah berbuih mulut bagi pandangan macam-macam berdasarkan pengalaman saya dan saya juga sentuh. Nanti bila siap sistem ni, siapa yang akan guna sistem ni? Siapa yang akan menjadi institusi utama yang akan pegang sistem ni? Takkan Kementerian Ekonomi nak cek satu-satu, takkanlah Kementerian Keuangan nak buat. Jadi perkara-perkara sebegini perlu kita lihat apakah institusi yang akan bertanggungjawab ke atas data-data ini. Ini tak jelas. Jadi sebab itu saya dah sentuh banyak perkara. Jangan kata kami di pembangkang tak bagi idea, tak bagi pandangan. Kami dah bagi pandangan. Tapi nampaknya kerajaan pada hari ini nak laksanakan sesuatu tapi dia tak tahu apa dia nak buat. Dia nak buat. Dia kata dia nak buat padu, dia nak buat bantuan begitu begini. Tapi dia sendiri pun tak tahu nak explain, nak jelaskan kepada rakyat apa yang nak dibuat. Jadi saya mohon pada kerajaan, duduk elok-elok, fikir elok-elok, bentangkan kerangka pada rakyat. InsyaAllah kalau kerangka tu baik, kerangka tu difahami, kerangka itu diyakini, tak perlu suruh banyak kali pun, tak perlu nak seolah-olah bagi gambaran kalau tak isi, tak dapat bantuan dan sebagainya. Rakyat secara penuh kepercayaan akan membantu kerajaan. Tapi kerajaan perlu jelas berkaitan dengan perkara ini.